Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. So pagi ni saya akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke manakah arah pergerakan market. So untuk pagi ni saya akan terangkan chart apa yang saya nampak, apa yang saya akan buat. So apa yang saya sarankan untuk anda ya buat terbaik untuk sekarang. Kita tak tahu market akan naik ataupun jatuh lagi. So nanti saya akan bagikan situasi option ni apa yang akan berlaku. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku ni. So yang pertama lagi, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. So guys, let's go, kita review market untuk hari ni dalam tempoh 24 hours untuk semalam apa yang dah berlaku. So pertama kita akan tengok dulu untuk Coin Market. Alright, Coin Market Cap untuk pagi ni berada di 2.1 trilion. So berlaku peningkatan, ikutkan semalam hanya 2 trilion. So berlaku peningkatan almost dalam plus minus 100 bilion. So bila berlaku peningkatan dalam total market macam cakap semalam, ini bermakna kita tengok ada kenaikan untuk price dalam kripto. Dan kita tengok juga untuk volume semalam berkurangan sebanyak 181 daripada 200 lebih ke 184. So untuk performance overall secara 24 jam dalam, so expected kita tengok kalau kat sini kata berlaku penurunan sebanyak 20.6%. So macam juga malam sebenarnya total market meningkat, volume berkurangan. Ini bermakna kita kenaikan bukanlah kenaikan yang drastik, kenaikan yang biasa je. Berbanding kalau tengok total market meningkat dan volume tinggi, kita tengok ada pump yang tinggi. Apa yang tengok berlaku sebelum ni, kita tengok untuk hari 2 hari lepas ataupun hari 2 malam lepas, kita tengok macam mana total market daripada 2.3 drop kepada 2.0. Kita tengok volume meningkat, itu akan menyebabkan pergerakan ataupun pergerakan candle yang drastik lah di berlaku. So untuk dominant mutasi kita tengok lagi, untuk dominant mutasi berkurangan daripada semalam 42 something ke 41.6. So Ethereum kata 19.7 sedikit meningkat. So ini bermakna kita tengok untuk hari tempoh 24 hour, peningkatan total market ini adalah peningkatan dalam altcoin, bukan dalam Bitcoin. So kalau ikutkan itu, kita tengok kejatuhan itu adalah disebabkan Bitcoin, dan kita tengok kenaikan serang sebab altcoin. So berdasarkan 1, 2, 3 poin utama ni, so dah tahu apa kita ada berlaku sikit kenaikan, dan kenaikan itu kita altcoin. So kita seperti altcoin ada coin yang dah melakukan sedikit recovery. So nanti kita akan tengok di bawah. So harga coin semasa pertama kita tengok Bitcoin. So Bitcoin still lagi berada di 46.7. So jika masih belum recovery. So dalam tempoh 24 hours kita tengok masih lagi 0.37 dan belum lagi recovery. Tu tengok altcoin, tadi kita tengok ada kenaikan di total market, dan tu cakap di Bitcoin dominan berkurangan dalam market. Kemudian kita tengok total market kita tengok meningkat, kemudian BTC dominan dalam total market berkurangan, dan kita expected adalah berlaku peningkatan altcoin. So altcoin apa yang dah melakukan peningkatan sedikit untuk semalam? First kali kita tengok Ethereum daripada 3.3 dah pun recovery ke 3.5, almost untuk semalam kenaikan 3.29%. Untuk Cardano pun sama, dah recovery almost sama juga, almost 3%, 2.58 daripada 2.3 ke 2.5. Kemudian Binance juga dah recovery almost 1%, 0.8 kepada 422. So lain-lain coin lagi yang recovery ialah Solana recovery 10%. Tu Solana adalah coin yang recovery cepat. Tengok daripada itu almost 200 tengok kenaikan. So orang kata Solana good coin lah untuk anda long term. Ibarat Solana ni kita expected akan menjadi orang kata musuh utama Ethereum lah, orang kata pesaing utama untuk Solana. So cakap still bagus anda kalau invest untuk long term, tapi sekarang price terlalu spike, terlalu tinggi. So yang ni cakap Solana kalau anda nak invest sekarang, aku cakap jangan all in, invest orang kata 10% dulu, invest 10% and expected nanti ke depan kita akan ada correction yang besar untuk Solana. Kemudian time good position untuk kita buy. Tapi even correction tu pun maybe kita akan pernah dapat dalam harga 100 lebih jugalah. So think now, kalau long term untuk tolong anda invest untuk Solana. So another coin yang berlaku juga, orang kata penambahan semalam ada pun recovery, SRP belum lagi minus 1%, Dogecoin kick 0.8, dan tengok Polkadot, kita tengok Luna belum. So Terra Luna recovery banyak kak. Terra Luna semalam 8% daripada orang kata jatuh 33, jatuh pada 20 lebih, 27 24. Tu kenai kokan 29 tu 8% kenaikan tu lah ke 29. So lain kau banyak agak recovery. Filecoin tengok Algro tu 38%. Tu cakap ni
kita sedang melakukan, altcoin sedang melakukan recovery, Bitcoin belum lagi melakukan recovery. Sebab itulah tengok data dia mencakap total market meningkat, dominasi kurang, kita expect kenaikan dalam bentuk altcoin. So let's go, kita pergi ke chart kita. Yang pertama kita tengok total market, ke manakah pergerakan total market. So total market seperti ni, macam cakap, sekiranya kita break major resistance, masih lagi target ialah kita expect akan pergi ke 1.6 ataupun first target di 2.4 dia punya all time high, kemudian expected 1.6. So apa yang berlaku, orang kata splash crash yang berlaku disebabkan orang kata attack ke dalam Bitcoin. So macam cakap, sekiranya Bitcoin drop, Bitcoin akan drag semua jadi. So apa yang berlaku sekarang ni, kita tengok adakah ada lagi kenaikan yang atas. So kita tengok untuk kripto, sebenarnya kripto macam cakap, sekiranya price jatuh bawah, kita ada dua major support yang penting. Pertama yang di atas ni 2.1, kemudian 2.0. The price dah kembali dan melakukan rebound balik. Hopefully untuk hari ni kita tengok, hopefully Bitcoin tak buat sebarang pergerakan yang drastik ke bawah lagi, ada push ke bawah ataupun liquidation dalam market. So untuk sekarang kita sepatutnya untuk altcoin melakukan kenaikan yang drastik, kemudian kita tengok akan drive balik total market naik ke atas. Ini akan mana kita akan tengok Bitcoin hanya buat sawi saja, Bitcoin akan lambat recovery, kemudian good time untuk altcoin melakukan kenaikan. So hopefully ini yang berlaku, tapi apapun kita perlu ready. Dia akan be ready untuk total market. Sekiranya total market tu nak jatuh lagi, expected kalau Bitcoin juga terus jatuh, ke manakah total market ni akan berada. Ini bermakna kita akan nampak swing low, kita akan tarik Fibonacci swing low to swing high. So kita akan dapat kita punya golden box antara 1.6 dan 42. Betul-betul kita 1.6 148 ni kita punya support dan resistance. So be ready, kata prepare sekiranya price jatuh. So sekiranya total market dropping lagi bawah ni, so jangan panic sell. Apa yang anda perlu adalah take inilah opportunity untuk anda buy lagi coin untuk kumpul aset. So contoh apa yang berlaku, kita tengok Solana, tengok price ini jatuh. So apa yang berlaku di Solana, kita tengok di Solana. So Solana apa yang berlaku, kita nampak daripada price itu daripada atas, orang kata dalam 200, dalam 180, price to fresh price jatuh ke 120. So siapa yang dapat get buy ni, group macam ni buy jatuh. Tu cakap ni, sekiranya total market ada buat high lagi, kata total market, kata Bitcoin ada buat high lagi, kemudian dia akan push lagi total market berada di sini. So indikator sekiranya total market jatuh lagi di kawasan ni, anda perlu tengok mana altcoin yang ada nak, atau Bitcoin sekalipun, mana-mana coin. Contoh kalau tu target Solana. So sekiranya ada berlaku, kita sepatutnya Solana maybe akan another crash ke bawah, at least maybe 2.6 ataupun 1.6. So kata inilah good position atau good grab untuk buy untuk long term. So orang kata crash ni jangan takut, orang kata flash crash je, gunakan orang kata splash crash ni untuk orang kata sebagai opportunity untuk anda re-entry balik market mana-mana coin yang anda ketinggalan. So macam Zul dah ketinggalan di Solana. Hopefully Zul dah ketinggalan di Solana. So hopefully kita akan ada opportunity untuk masuk balik dalam Solana. So, ingat Solana tu masih belum ada satu coin pun lagi untuk Solana. So masih lagi tunggu sedikit retestment, ataupun maybe dalam kita tengok sekiranya Solana kata momentum kenaikan, maybe dia akan re-entry dalam Solana. Maybe juga dia akan buy, tapi dia buy di harga yang tinggi. Cuma harga yang dia buy tu adalah harga sedikit je. Dia akan invest sedikit, maybe dalam 10% dulu untuk domanya dalam Solana. Dia akan masuk maybe dalam $100-200 dulu untuk ini. Mana price tu, whatever price naik untung, tapi sekiranya berlaku lagi dropping bawah, itu yang dia tunggukan untuk Solana. So let's go, kita pergi ke first untuk Bitcoin dominant. Apa yang berlaku di Bitcoin dominant? So Bitcoin dominant macam cakap, kita ada satu trend line. So expected tu price boleh lagi naik atas. So apa yang berlaku, dominant market dalam dominasi Bitcoin dalam total market meningkat. So bila meningkat, dan kita tengok total market berkurangan, sebab itulah kita tengok harga jatuh. So apa yang berlaku sekarang, kita tengok total dominasi market dalam BTC berkurangan, and then kita tengok all total market meningkat. Ini bermakna kita tengok time to altcoin balik. So altcoin akan balik besar, sebab tu kita tengok untuk semalam banyak berlaku peningkatan dalam altcoin. Altcoin telah melakukan sikit recovery. So semalam ikut dengan tak ada apa maknanya, hanya orang kata isu katalah nak sabotage untuk El Salvador. So bukan El Salvador.
So El Salvador dah pun officially untuk semalam ataupun 2 hari lepas officially Bitcoin menjadi tender. So siapa masih belum tahu tender adalah kata pembayaran yang wajib diterima oleh mana-mana kedai. So macam contoh kat Malaysia, sekiranya tu pergi KFC tu nak bayar pakai Bitcoin, KFC tu perlu terima tu punya Bitcoin. Itulah yang berlaku di El Salvador. Itulah apa bermasuk dalam e-tender punya tender currency. So kita pergi fokus kena untuk chart tu. Inilah BTC dominant. So kita tengok Ethereum, adakah Ethereum melakukan? So expected Ethereum dominant meningkat balik. So kita dah expected dominant. So yang ini okey, kita akan draw macam mana naik. So expected inilah kalau tu kan ikutkan, walaupun tu tak draw tapi untuk atas pandangan mata je. Tu tengok ini adalah expected, inilah Fibonacci retracement adalah golden packet untuk minus resistance, minus support. So swing low to swing high, kita draw Fibonacci dan tengok betul-betul price itu bound di kawasan minor support. Sebab juga bila kawasan support lagu position untuk dia bound, price dapat, kita expected price akan melakukan kenaikan atas balik. Itu yang dinampakkan di dalam market di dominasi Ethereum. So macam cakap ni, total market meningkat, BTC dominan berkurangan, ialah good untuk altcoin. So mother of all coin, kalau ikutkan mother of coin Bitcoin. Kalau mother of all coin, okay, mother untuk all coin ialah Ethereum. So kita expected Ethereum juga akan melakukan kenaikan. Dasik sebab apa? Dominasi market bukan. So ingat, kita masih lagi ada, kali ini dah melakukan satu pattern yang besar ikutkan yang ni, iaitu pattern bullish. Maknanya ini pattern bullish untuk Ethereum. Kita tukar yang ni, kita lock. So ini adalah pattern, kita expected pattern ascending triangle. So ascending triangle adalah pattern bullish dengan expected untuk price itu break ke atas minyak 52% untuk break ke bawah 40%. So sekiranya momentum kuat, kita boleh nampak price itu patutnya naik ke atas. So ingat, tapi pattern ni sedikit weak untuk mana-mana walaupun bearish to bearish. Sebab apa? Dia hanya 52 dan 48, perbezaan 2% je. So price dia masih lagi naik atas dan jatuh bawah. Cuma kita more expected untuk price tu naik atas sebab apa? Pattern bullish dengan kekuatan 52% tu. Apa-apa dalam market boleh jadi, tapi expected more ke atas untuk Ethereum. So itu yang berlaku sehingga total market terus meningkat. Dominasi dalam market berkurangan di mana time untuk altcoin. So altcoin yang pertama akan naik expected ulah untuk Ethereum. So maybe dalam 23%. So itu yang berlaku. Kemudian kita akan pergi ke Bitcoin. So apa yang berlaku Bitcoin, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu anda buat. So apa juga Zul perlu buat. So first kali untuk Bitcoin. So secara gambaran untuk Bitcoin yang besar, ingat kita masih lagi belum berjaya break major resistance seperti mana kita tengok Cardano, Solana, Terra Luna, Ethereum, lagi banyak coin yang dah break major resistance. So memang kita supposedly expected price tu kan naik. Tapi untuk Bitcoin masih lagi belum break major resistance. So banyak bila belum break major resistance, price itu boleh lagi bermain dalam resistance dan support. So kejatuhan normal. Sebab tu Zul tak panik pun saya. Sebab apa? Price itu akan secara logicalnya memang price boleh jatuh di bawah. So Zul memang dah ready mental untuk Bitcoin itu jatuh. So cuma kekiranya Bitcoin jatuh adalah sedikit kurang baiklah untuk altcoin. Sebab apa? Walaupun altcoin tu naik, walaupun altcoin dapat melakukan kenaikan yang drastik, tetapi sekiranya apa yang berlaku, kita tengok sekiranya Bitcoin jatuh, Bitcoin akan drag sekali semua altcoin. Tapi apa yang baiknya, sekiranya Bitcoin kembali reda, kita akan tengok apa yang berlaku semalam. Kita tengok semalam atau Ethereum dah pun recovery, ada recovery, Solana ada recovery, Terra Luna recovery. Tengok altcoin ni akan kembali balik recovery. Sebab apa? Tengok tak ada masalah pun untuk altcoin sebenarnya. Ini hanyalah bermasalah dalam Bitcoin. And then disebabkan Bitcoin mother of altcoin, so disebabkan kena Bitcoin jatuh, dia akan drag sekali, semua juga akan jatuh. Yang penting bukan jatuh tu, yang penting adalah recovery. And then jatuh itu adalah opportunity kita untuk buy more, kumpul aset untuk mana-mana yang kita coin yang masih belum cukup target. So untuk Bitcoin, apakah yang Zul nampak, apakah pergerakan yang okay. Untuk Bitcoin pertama kali Zul nak preparekan mental data, Bitcoin masih lagi boleh jatuh ke bawah sekiranya sentimen ataupun ada lagi attack daripada whale ke Bitcoin. Tu untuk secara technical, so Zul tak tahu fundamental, secara technical kita boleh nampak price ni jatuh lebih ke bawah, to swing low to swing high.
kita akan expected untuk price itu paling kira price itu masih lagi bertahan di last support ni, last minor support. Kita expected price itu masih lagi dalam pergerakan bullish. So kalau ikutkan sini, untuk ini supposedly price dalam kawasan first ialah dalam kawasan kita, ini adalah kalau harga dalam lebih kurang 38 dan 34. So dalam ikutkan ni, so price jangan terkejut sekiranya Bitcoin jatuh di kawasan 34-38. Sebab apa? Inilah Fibonacci. So apa yang perlu kita risaulah sekiranya price itu break bawah minor support ni. Sekiranya price break minor support ni, kita akan expect price akan kembali bearish dalam market. So adakah anda perlu jual untuk apa yang ada? Itu juga, ini kita buy asset, jangan jual aset, hold saja aset kita. Apa yang kita rugi value aset masih ada. So give and time aset tu naik. So apa kiranya ini berlaku, price jatuh lagi bawah ni, apa yang tu nampaklah satu opportunity yang besar lagi. Sesiapa yang tertinggal harga murah, now sekiranya ini berlaku, kita akan dapat harga lebih murah. So juga mentality tu, walaupun jatuh tu tenang je. Macam cakap, selalu tu cakap, price naik kita layan profit, price turun kita layan aset, kita akan buy more aset. Cuma masalah sekarang ni, yang anda tak happy, mungkin anda dah tak ada modal untuk buy aset, buy harga bawah. Itu yang problemnya, mungkin anda tak happy tu. Nanti tu akan tunjukkan cara nak kumpul modal yang betul. Tu akan tunjukkan nanti, mungkin tu akan dalam review dia akan terangkan sikit-sikit. So untuk Bitcoin pertama kali kita expected untuk ini. So be prepared untuk worst case price break bawah 34, and bila break 34 officially kita kembali bearish market. So bila bearish market, kita tak akan fikir pasal profit, kita akan fikir kita akan tamak aset. Apa tu tamak? Kita akan buy, mana lagi lower kita buy, lower kita buy untuk collect more asset, and give a time price aku akan naik balik. Tu kat manakah, adakah price akan jatuh bawah lagi? Ini adalah kata potential berlaku, berlaku atau tidak tak pasti. Sebab apa? Kita ada lagi major support yang seterusnya. Pertama yang 46 dah break, first major support kita ada di 42, dan kini kawasan ni dalam 37, 38. So sekiranya apa yang akan berlaku, sekira ini berlaku, kita tak tahu price boleh je bounce ni. Sebab apa? Kat sini pun ada juga minor Fibonacci retracement. So ingat, kalau sebelum ni Zo ada draw satu trend line, daripada bawah ni ke atas ni. So trend line ni, supposedly trend line ini akan kita boleh guna sebagai untuk tarik minor support. So first support kita akan tarik ni. Tengok price tu kat mana. Price itu sedang berinteraksi dengan minor kita punya Fibonacci. Dan Fibonacci ni berada di mana? Dia ada di 40.6k. So normal, tapi ikutkan ni dah week, dah break. So seperti manakah lagi orang kata support di bawah. Pertama tak habis, dia cakap dia di kawasan 42. So 42 adalah horizontal. Kena adakah Fibonacci sama kak? Yang touch ini first kita ada touch, kemudian yang second touch adalah yang ini. So kita boleh tarik Fibonacci dulu. Alright, daripada swing low ke swing high. Now kita akan expect ada lagi kata Fibonacci retracement di kawasan ini. Tengok, Fibonacci retracement dengan horizontal adalah kata berinteraksi antara satu sama lain. So now kita Bitcoin sedang ditahan oleh Fibonacci yang ini, kemudian antara price 42. So apa yang cakap sekiranya break ini, kita akan pergi ke sini. Break ini kita akan bawah. Cuma secara trigger untuk bearishnya, sekiranya kita break yang ini, break yang ni, kita akan trigger expected kita boleh sampai balik kita punya another major support ataupun last support untuk Bitcoin adalah di kawasan 24k. So jangan takut sekiranya price ini jatuh ke 24k. Apa yang kita perlu ingat, naik atas layan profit, jatuh bawah enjoy asset, collect more asset. So cakap, kalau harga emas jatuh ni, kalau katakan ni hari ni Menteri umumkan emas jatuh 1 gram 1 kilo RM1, anda rasa anda nak pergi buy banyak-banyak ke, anda tak nak apa, nak jual semua emas? So apa yang berlaku, kita akan grab more emas lah. Sama juga Bitcoin, sekiranya Bitcoin jatuh dengan murah 24, short term yes kita rugi value, tapi long term kita akan kumpul more asset. So juga sebab tu tenang je, jatuh tu happy, naik pun Zul happy. Orang kata naik happy value, jatuh kita happy asset. Tu bila cakap asset adalah lebih penting daripada value. So ingat, value kalau dah naik, itu je harga yang naik. Tapi sekiranya kita dapat asset, kita akan dapat grab more. Kemudian bila price melakukan kenaikan, value yang akan naik tu lebih besar daripada apa yang ada sekarang. So jangan panik, itu aja yang berlaku. So ini yang sebab tu, apa yang berlaku sekiranya price itu terus jatuh sini, jatuh sini. So ingat, macam cakap ni,
ambil opportunity untuk buy di kawasan-kawasan ini. So siapa yang ada dah buy, siapa yang nak grab buy, untuk siapa yang dah ketinggal, siapa masih baru dalam market ni, so ini adalah good position untuk anda buy untuk long term. So kita ada untuk sana kita ada ikutkan 3 poin utama. 3 poin utama untuk kata expected untuk price tu jatuh dan retest. Kata masih lagi hiburan. Kalau beran break bawah ni, dia akan terang lebih. Kalau ini jatuh, ini terjadi, baru dia akan terang. Sekarang ni kita expected hanya dah retestment untuk bawah untuk sebelum melakukan kenaikan. So first point untuk anda buy ialah di kawasan ni, expected dalam price ini dekat kita pakai je horizontal ni. First kali yang 46k, 42 point. Okay, dia akan zoom in. So ingat ni, yang orange ni 46.5, 42.2, 37.0 tu, inilah good opportunity untuk anda buy ataupun letak anda punya. Orang kata kalau dekat siapa yang masih di Binance, boleh lagi letak ataupun HB apa semua, anda boleh letak buy order, buy limit order dekat kawasan ni. So ingat, buy limit order tu jangan letak kata orang in pula. So cakap orang kata tak ambil, orang kata ambil 10%. Apa 10%? Contoh anda dalam ada modal lagi, anda modal lagi RM1,000, ataupun katalah ada modal RM10,000, RM1,000 lah senang, $1,000. Katakan ada $1,000 lagi modal. So jangan in $1,000 kat sini. Buy 10%. 10% daripada $10,000, 10% daripada $10,000 adalah $100. Jatuh lagi bawah ini, buy lagi maybe banyak sikit, maybe dalam $200. Then jatuh lagi bawah ni, maybe buy lebih banyak lagi dalam $300. So berapa dah? 3, 2, 5, 6. So kita dah berbelanja sebanyak $600. Kita ada balance lagi $400. So $400 ni apa? Kita simpan lagi. Sekiranya price tu jatuh lagi ke bawah ni, kita invest lagi $400 tadi. And then dua expected bila ni berlaku seperti bulan, and then maybe anda kumpul lah. So slow kumpul lagi modal yang kata monthly. So kata simpan sikit-sikit. So maybe dah habis, mungkin kat sini dah habis guna $1,000. Kemudian expected anda ada lagi modal untuk orang kata long term. Orang kata modal tu macam tu, Zul pun modal, Zul ada modal sekarang, dan tiap-tiap bulan pun Zul top up lagi untuk Zul punya modal untuk buy. So walaupun dah habis guna $1,000 ni, expected kalau ada bawah ni Zul ada lagi modal untuk buy di bawah. So jangan tamak dalam market, buy sikit-sikit. Sebab apa? Kita take opportunities. Kalau anda buy macam tu harga tengah tinggi, buy terus rock in, ada sini anda nampak okey sini boleh buy, macam Zul cakap, kat sini boleh buy terus rock in 1,000. So tapi kalau price jatuh bawah, terus anda tak boleh buy. Sebab itulah anda tak happy dalam market, tak dapat bertenang dalam market. So ingat, apa-apa pun anda perlu strategi. Take opportunity. Yang jatuh adalah opportunity untuk collect asset. Bila price naik, kita goyang kaki saja. Lepas tu cakap, bila price Bitcoin naik daripada ini, naik sini ke ni, Zul tak ada buat sebarang pembelian pun di Bitcoin. Sebab apa tahu, ini adalah kenaikan, kita hanya enjoy profit. Tapi cakap, sekiranya ini berlaku, Zul nak ini berlaku, sebab apa Zul nak collect Bitcoin banyak lagi. Sekiranya ini yang berlaku, Zul happy je. Sebab tu Zul tenang je. Kalau berlaku ni, Zul grab opportunity untuk buy sini, buy sini, buy sini. So untuk Zul tak buy kat sini. Untuk siapa-siapa yang masuk boleh buy. Cuma Zul akan grab opportunity. Zul dah letak pembuy limit Zul di kawasan 42. Dan almost hit itu. Almost hit. Kalau ikut candle ni, candle atas dia, betul-betul di atas. So Zul letak di kawasan betul-betul 42.2. So sekiranya hit, buy limit Zul akan di-trigger. Kemudian next buy limit Zul adalah di kawasan 37. So itu yang Zul lakukan. So jangan panik lah market. Open mentality anda. Bitcoin adalah asset. So tak rugi anda buy asset, buy on hold aja, give a time price tu akan naik atas. So untuk Bitcoin, anda perlu ready. Macam cakap sebelum ni, kita ada 2017, mana 2017, 2019 Bitcoin jatuh dalam 80%. So macam cakap, ini hanya correction. Ini yang kita nak, kenaikan low, lower low, higher low, high high, lower high, high high. So ini pergerakan bulan yang kita kena. Tapi mencakap sekiranya price tu berjaya break bawah ni, kita expect price tu boleh jatuh bawah ke dalam price support. Kalau price jatuh support, berapakah percentage yang jatuh? Daripada 65k, kita expect kalau dalam 80. So dalam 80% adalah normal untuk kejatuhan setiap 4 year cycle. Tengok dah 2011 kita jatuh dalam 80%, 90%. 2017 kita jatuh daripada harga tinggi 85%. Untuk sekarang ni 4 years ke dalam 2001 kita expected sebenarnya price sepatutnya jatuh dalam 80%. Tapi apa yang berlaku sebelum ni, kita hanya drop sebanyak
53%. So maybe cakap ada yang akan naik ni boleh jatuh. So sama juga 2017 apa yang berlaku, price jatuh kemudian recovery dan jatuh lagi teruk. So cakap Zo happy je kalau jatuh. Sebab apa? Zo expected untuk inilah aku kata 4 year circle. Ingat 4 year circle hanya aku kata suffer untuk 4 tahun ni je. Tahun ni je suffer. Gunakan opportunity sekiranya price jatuh bawah ini, grab opportunity untuk buy. Even race takut sampai 17, 15k. Ingat Zo punya buy pun ada banyak ni. Zo tak jual satu pun kat sini. Sebab apa? Zo tahu Zo ada modal lagi. Zo kumpul lagi. Sekiranya jatuh ni kawasan ni bawah ni, Zo akan grab more dengan banyak. Saya cakap dulu Zo ada terangkan walaupun average Zo di 52k, sekiranya Zo buy lebih banyak di kawasan bawah ni, average ini akan jatuh ke bawah. So bila jatuh ke bawah, bila pump berlaku, Zo tak perlu tunggu lagi price tu naik ke 52 untuk profit. Probably naik, bila Zo buy lebih banyak di bawah ni, price itu akan aku kata naik sedikit saja. Maybe di kawasan ni price dah pun melakukan profit. So cakap jangan panic sell. Sekiranya anda panic sell, anda akan terus rugi. Sebab apa? Anda jual aset anda di dalam harga yang murah. So berlaku yang seperti cicak tu, kita suruh buy low, buy low sell high, dia buy high sell low. So itu yang salah dalam market. So meaning kalau anda buat itu, anda mesti lagi bukan aku kata anda perlu kaji more, anda perlu betulkan mentality anda dalam crypto punya market. So itu yang tu nampak di Bitcoin sekiranya apa yang berlaku. Sebab apa tu boleh terangkan kepada Bitcoin? Sebab apa? Bitcoin is mother of all coin. Sekiranya Bitcoin drop, sama juga di altcoin juga akan drop. So gunakan opportunity. Sekali Bitcoin ni drop kau ni, tengok di altcoin kat manakah dia punya support. So grab opportunity untuk membuat pembelian ataupun penambahan aset. So itu yang tu akan buat di Bitcoin. Tapi untuk sekarang ni, itu aku kata Zo terangkan sekiranya price itu terus melakukan kejatuhan bawah. Tapi apa yang Zo nampak untuk Bitcoin sekarang ini, so Zo expected maybe Bitcoin telah melakukan pergerakan elliott wave yang lebih besar. So ingat, pergerakan elliott wave yang lebih besar itu per kali dulu kita ada yang ni 0, 1, 2, 3, 4, 5 dah complete. So sekarang kita expected untuk pergerakan ABC. Tu ABC ialah 0, A expected maybe price akan ada naik, B kemudian price akan buat C tak boleh lebih, patutnya C tak boleh lebih pada 4 sebenarnya, tapi ikutkan ni dah jatuh. So expected ini akan melakukan bawah. So bila berlaku ni, kita akan expected akan buat Fibonacci kata 0, 1, 2, maybe 3, 4, 5. So mungkin akan jatuh. So tak pasti, tapi orang kata Zo expected maybe sebab apa dalam market dah pun shaking, ketakutan maybe kita macam juga bulan 9 dalam kekuatan bearish. So mostly maybe ada pergerakan jatuh ke bawah, at least ke 38 ataupun 42. So yang saya cakap, Zo dah letak buy limit di kawasan 42 dan 38. Jatuh di mana? Zo tahu jatuh ke mana, cuma jatuh atau tidak tak pasti. Potensi itu ada. So bila cakap kita grab opportunity bila potensi itu ada, bila sampai kita grab, tak sampai kita biarkan saja. So sampai kita buy, tak sampai bye bye, tu biarkan saja. So untuk sekarang ni, sebab apa tu nampak satu lagi, kita akan nampak kita pergerakan yang lebih besar dalam market untuk elliott wave. So ingat elliott wave 0, 1, 2, 3, 4, 5. So ini atas ni ikutkan pergerakan lebih besar lah. Kalau ikutkan 0, 1, 0, 2, 3 lebih besar daripada 1. Alright, probably kita akan tengok yang ini, kemudian 4, 5, kemudian kita tengok 5. Atau mungkin kita tengok ni, macam cakap sekiranya break major resistance 1.6 dia sampai, supposedly secara agakkan 1.6 retrace ke 0.2, 1.2, kemudian price akan pergi ke sedikit ke atas ini sebelum melakukan pergerakan ABC. So ABC kita tengok, kalau ABC berlaku macam ni, kata expected yang ni ABC, so bawah kita akan expect ini akan lagi continuity berlaku ke atas. So ini yang tu nampak gambaran yang berlaku. Inilah orang kata bullish pergerakan. Tadi tu awal-awal tu terangkan bearish, apa yang price jatuh bawah. Ini tu akan tunjukkan apakah potensi untuk price naik atas. So cakap, so kita perlu grab opportunity untuk buy di kawasan ni. So Zo bukanlah financial inventor. So Zo buat ini adalah semua untuk Zo terangkan ke anda ni adalah Zo terangkan, ibarat Zo terangkan Zo sendiri apa yang Zo perlu buat dalam market. So Zo terangkan apa yang Zo buat. Sekiranya anda setuju dengan apa tu, anda boleh follow, tapi follow itu on your own risk. So first kali, ini adalah kata pergerakan bullish yang kata Zo tunggu-tunggukan, boleh berlaku pergerakan another elliott wave yang lebih besar. Ingat price target kita di 86, 1.6,
So maybe 0125 sampai sini, and then kat atas ni nanti baru kita tengok ada lagi sideway. Kat sini mungkin ada sedikit lagi check out untuk jatuh, kemudian price continue balik melakukan ke atas. So normal untuk pergerakan naik dan turun price bukanlah kata berlaku kenaikan yang drastik, kenaikan yang lurus. Macam cakap, kita dah pun melakukan kenaikan yang drastik daripada 29 ke 51. Now normal untuk dia retrace sikit kata 50%. So siapa masih ingat lagi Zul ada share tu, Zul ada share satu pattern untuk pergerakan yellow wave yang ini. So siapa ingat kita tengok yang ini, pergerakan ni 01 ke 2, 1 ke 2 supposedly antara 50 ataupun 61. So ingat 50 61 ni kalau kata Fibonacci antara 0.5 dan 0.6 Fibonacci. So kalau itu yang berlaku, kita expect kat sini 0.1 kita kat mana. So kita tarik Fibonacci macam dekat ni, kita tarik Fibonacci swing low to swing high. So kat mana ke dah kita kena 0.5 dan 0.1. So ingat 0.5. Okey, 0.5 adalah di 40 dan 0.6 di 38. So apa yang ada di 40? 40 berada di kawasan kitanya box first buy tu di kawasan 42, iaitu box 50 ni, kemudian 0.6 berada di kawasan ni. So cakap itu adalah good point untuk anda re-entry ataupun good point untuk buy. So cakap buy bukan buy on betul. So buy tu perlulah berada di, kenapa anda perlu terangkan kat Zul kenapa perlu buy kat Zul. So Zul dah terangkan kenapa Zul nak buy kat sini. So anda yakin atau tidak itu tak pasti, bergantung pada anda, tapi itulah yang Zul nak. So cakap 02 sepatutnya berada di sini, 02 boleh berada di ke sini, ataupun 02 yang 2 ni boleh berada sini, 2 ni juga boleh berada ni. So kita tak tahu sama price tu nak drop sini ataupun drop sini. So drop sini adalah satu macam ni, sebab apa, kita ada major support, kat sini pun boleh ada major support. So probably jangan tu expect, hopefully kita hanya drop sampai kawasan ni saja. Sebab apa, kalau kita drop di kawasan ni saja adalah more better. Sebab apa, kita masih lagi bertahan di kawasan major support 242. Saya ingat sebelum ni kita antara 30-42, maksudnya cakap break 42, naik atas, retest 42 dan ada period atas. So probably, hopefully yang ini yang berlaku. So expected maybe yang ini berlaku. So macam cakap, kita akan grab opportunity, kita tahu price itu kat sini ke kat sini ke. So kita boleh ambil opportunity 2, buy sini sikit, buy sini sikit, long term layan buran. So cakap inilah masa terbaik untuk anda re-entry dalam mana-mana price. So expected untuk long term ini yang berlaku. Sudah bagi apa yang akan berlaku untuk secara bullish ataupun bearish. Bullish kita akan nampak pergerakan yang macam ni, bearish sekiranya price ni jatuh bawah. Dan jatuh ini macam cakap, jangan panik, nampak ini sebagai satu opportunity. Kalau kita dah buy banyak di kawasan ni, layan profit aja, minum kopi, tanda kat kursi, layan profit aja. Dan bila ada retestment macam ni, barulah kita bangun pada kursi dan kita re-entry atau tambah lagi. So cakap sekiranya price jatuh, jangan takut, jangan sell apa pun yang tu, buy more untuk collect more asset. So yang pertama tadi cakap, kenapa masih ada yang tak tenang bila price jatuh. Sebab apa? Bila price jatuh, anda dah tak ada modal untuk buy lagi. So sekarang kita tunjukkan apa yang Zul buat untuk live Zul, untuk kumpul modal sebenarnya. So pertama ingat, Zul masih lagi bekerja, Zul ada bekerja. So apa yang Zul bekerja, gaji Zul tiap-tiap bulan Zul simpan, Zul ready dah dalam bank, Zul pecahkan. Zul ada simpan di emergency, Zul ada simpan untuk invest. So untuk emergency apa semua ni Zul simpankan dalam ESB. So ESB tu Zul bila-bila boleh withdraw. Kata kalau online tu boleh withdraw, kata secara mudah 500. So emergency tu boleh pakai tu yang tu. So untuk investment tu dah simpan ke dalam bank lain. So whatever tu perlu buy entry tu akan withdraw kepada bank tu, masukkan ke dalam exchange dan tu buy. Tu macam mana tu buat. So cakap masa bila nak kumpul aset, kalau hari-hari nak beli coin. So ingat, bukan hari-hari beli coin. So macam cakap, bila price kat sini Zul tak buat sebarang pembelian langsung ke Bitcoin. Sebab apa? Price tengah naik. Macam cakap, price naik Zul layan profit saja. Kalau price turun barulah Zul buy. So dalam tempoh berapa ni, daripada bulan Julai sampai bulan September, berapa bulan tu? Bulan 7, 8, 9. Tu 3 bulan. So expected tu, kalau dalam 3 bulan tu dah gaji 3 kali. So apa yang anda expected, adakah Zul ada modal ke tak? Kalau Zul buat simpan modal, so meaning Zul dah ada pun modal sebanyak 3 bulan tu simpan tu. Now duit tu Zul boleh guna untuk dropping ini. Tu sekiranya dropping, Zul dapat buy sini, dapat buy ni, kemudian price naik lagi. So bila naik, apa tu buat? Dia cakap modal yang tiap-tiap bulan tu kumpul saja, layan je profit. And then bila ada sedikit correction lah, kita duit yang kita simpan masa kata price tengah naik ni,
duit sinilah masa kita nak shopping apa yang kita simpan tu. Itu yang anda perlu buat. So another teknik yang tu tunjukkan kat anda. So tak perlu panik pun. Sebab tu juga Zul tak pernah putus modal untuk buy di kripto. Sebab itu yang Zul lakukan. Price naik, Zul layan profit aja. Dan masa layan profit tu Zul kumpul modal yang ada, Zul kumpul di tepi, ready. Dan bila price itu drop, itulah opportunity untuk kita buy masa itu. So hopefully anda boleh guna teknik itu. Anda cakap kata fikirkan more long term, bukanlah kepada short term. So ini yang Bitcoin, hopefully anda faham apa yang tu nampak dalam market. Price mesti buat kata rebound sikit naik ke atas, price juga boleh buat break ke bawah untuk moderate ke 80%, at least ke dalam 24%. So jangan takut untuk Zul, mentally senang, naik layan profit, turun grab more asset, buy more. Sebab apa? Give and time price ikut naik balik. So anda bercakap kalau anda ada aset yang banyak, price naik memang kata relax saja, dan bila ada correction barulah kita entry more dalam market. So itu Bitcoin. So let's go, kita pergi secara sedikit sebab apa dah panjang, dah lama untuk video ni. Kita akan pergi ke sedikit Ethereum, tengok apa yang berlaku. So Ethereum dah pun melakukan sedikit aku kata good sama. Apa yang berlaku di Ethereum tu nampak good sedikit kata support di kawasan ni. Kita masih lagi di kawasan dalam box resistance, dah breakout, dah jatuh. So cakap ini bukan salah Ethereum, ini salah Bitcoin. So expected sekiranya Ethereum dapat kata Bitcoin masih lagi buat sideways, and kita tengok di total market dah melakukan peningkatan. Kita expected untuk altcoin. So altcoin juga expected adalah Ethereum adalah mother of all altcoin, bukan mother of altcoin, kata mother untuk altcoin punya. Dah terbelit dah tu. So Bitcoin adalah king, Ethereum adalah queen. Lebih kurang macam tu lah. So queen untuk altcoin, so expected Ethereum juga akan melakukan peningkatan. So expected hopefully Ethereum dapat recovery dan terus melakukan kenaikan ke atas. So itu yang expected. Sekiranya Bitcoin kata masih lagi sideways, tak ada buat jatuh lagi, tapi sekiranya Bitcoin jatuh dengan drastik, kita expected juga untuk altcoin Ethereum juga jatuh dengan drastik. So untuk altcoin, untuk di Ethereum sama juga, anda boleh buat chart seperti mana di Bitcoin tadi yang seperti yang Zul buat. So yang ni kita akan tarik swing low to swing high. So anda mesti lagi expect dulu kalau ikutkan dalam 27. So anda perlu kata prepare mental anda. Ethereum boleh juga jatuh ke last support ni. So ingat, ini last support, masih lagi ada support yang kecil. Contoh yang ni kalau ikutkan tu ada trendline ni, sama juga tu tadi trendline tu yang ini. So ikutkan ini price dan bertahan di kawasan ni. So ada lagi minor support. So kalau nak buy, cakap boleh monitor minor support ni. Supposedly anda tak perlu pening-pening. Sebab apa? Sudah ada buat draw ni. Anda perlu take opportunity kat mana-mana saja orang kata point ini, antara 3K, 2.7, 2.3. So ada 3 point. So 3K jatuh dah pun ada. So siapa ada buy di good position. So next buy sekiranya ada lagi jatuhan adalah di 27, kemudian 23K. Grab 27K dan 23K. Sekiranya Ethereum jatuh kawasan ni, Zul pun happy juga nak buy. So cakap kita buy bila buy low. Ingat, buy low bukan sell low. So buy low, naik je, kita duduk minum kopi, layan je profit. Bila price tu jatuh barulah kita buy. So gunakan ini sebagai opportunity untuk anda buy. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. Lu tak dapat pergi ke banyak altcoin sebab apa, Lu terangkan lebih detail di Bitcoin apa yang berlaku. Untuk apa, preparekan anda punya mentality, apa yang perlu buat. Jangan takut kena price to crash, tak ada masa pun. Jatuh 24 sampai Bitcoin jatuh 24 pun Lu happy. Sebab apa? Lu happy untuk buy more Grab, buy more Bitcoin untuk kumpul more asset. So guys, itu aja pagi ni. Hopefully anda suka apa yang Lu explain ni. Hopefully anda dapat membantu anda dalam market. Tenangkan jantung anda yang pump yang laju tu. So hopefully jangan takut. Selagi mana anda tak jual anda punya asset, selagi itu anda masih untung. Sebab apa? Anda hanya rugi value normal. Kita buy rumah pun, rumah tu boleh turun harga naik. Beli emas pun harga tu turun naik. Beli Bitcoin pun sama gak. Bitcoin ataupun coin adalah aset, waktu turun naik. So give a time, price ini akan datang balik. Tapi sekiranya anda jual sekarang aset harga, kalau price naik tu nanti ada kata anda jual, ada loss. Kalau anda tak jual, anda masih lagi kata 50% profit, 50% loss. Kalau anda dah jual untuk hari ni, meaning anda dah 100% loss bila anda jual dalam harga murah. So guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So dulu dengan ini untuk berterima kasih siapa yang follow Zul. Another 3 member yang baru. So first kali
Yang ni best 6658. So antara supporter subscriber Zul yang lama daripada mula. Kemudian ada juga Danny Hadani, so Hazri so thank you guys pada 3 orang yang kata sudi follow Zul untuk menjadi join member. So siapa yang lagi nak join, hopefully anda boleh tekan join. So untuk sekarang, untuk membership tu tak dapatkan kata bagi special lagi. Tapi untuk long term, macam cakap nanti apa yang Zul ilmu Zul share ni, macam mana nak kumpul modal apa semua ni, Zul akan share kepada anda saja. Dan banyak lagi apa teknik-teknik Zul yang Zul buat, walaupun ni Zul akan terangkan untuk membership. And then untuk yang subscriber lain, orang kata anda boleh enjoy dia punya review secara harian, pagi dan malam. Tu guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Tu sekiranya tak ada chat yang anda boleh gunakan apa yang Zul buat di Bitcoin tadi, anda boleh implementkan di account apa account yang anda yang nak monitor. Tu guys, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Follow di Facebook, link ada di bawah, dan bantu Zul untuk dapat 10k subscriber yang pertama. So guys, jumpa lagi pagi besok, malam nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.